Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sama kitab kita ni syarah kitab Tauhid jilid ketiga oleh karangan Dr. Firanda Adirja lah. Jadi kita ni mensyukuri nikmat Allah, dalam bab mensyukuri nikmat Allah. Kita baca ada sebelum ni al-i'tiraf bil qalbina, jadi kita mengakui dalam hati kita dulu dah. Al-i'tiraf bil qalbina, syarat syukur ni kena mengaku dalam hati tu. Itu yang pertama. Dalam mengaku dalam hati ni, pertama ma'rifatul ni'mah, kenal nikmat. Yang kedua ma'rifatul man'im, mengenal pemberi nikmat Allah SWT lah. Gitu dah. Lepas tu i'tiraf bi qalbi pula, mengetahui bahawa seluruh nikmat asal dari Allah SWT. Tak apalah. Seterusnya kita nak bicara ni asyukru bil lisan, bersyukur dengan lisan. Syarat syukur yang kedua adalah bersyukur dengan lisan, dengan ucapan lidah kita. Bersyukur dengan lisan itu dengan dua hal. Pertama adalah dengan banyak memuji Allah SWT. Di antara bentuk memuji Allah adalah dengan banyak mengucapkan Alhamdulillah. Mengucapkan Alhamdulillah ketika selesai makan, ketika selesai minum, ketika mengenakan pakaian dan yang lain-lainnya. Maka dengan banyak memuji Allah SWT, berarti kita telah mengakui bahawasanya semua kurniaan nikmat ini datangnya dari Allah SWT juga. Itu pertama, banyak puji Allah. Yang kedua adalah dengan menceritakan nikmat yang didapatkan. At-tahaddusu bin ni'mati. Menceritakan nikmat atau kurniaan ini maksudnya adalah kita cerita kepada orang-orang yang kita percayai, yang tidak berhasad dengki pada kita lah, yang tidak ada hasad kita, tentang nikmat yang kita dapatkan. Di antara hal mengapa kita mestilah sering menyebut nikmat Allah SWT tersebut adalah agar kita tidak lupa bahawa kita mendapatkan nikmat tersebut dari Allah. Dan ini sebagaimana firman Allah SWT, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau sebut-sebut dengan bersyukur. Surah Duha ayat 9. Perlu untuk diketahui bahawa menceritakan nikmat di sini bukanlah mencerita kepada semua orang. Kena ingat situ. Akan tetapi hanya kepada orang yang dekat dengan kita sahaja, sahabat kita yang tidak hasad dengan kita. Bukan malah menceritakan segala nikmat di sosial media, Facebook ke apa. Akhirnya banyak orang boleh hasad dengki pada kita lah. Intinya menyebut nikmat-nikmat tersebut adalah agar senantiasa ingat bahawa nikmat itu dari Allah SWT. Ketiga adalah menggunakan lisan untuk menisbahkan nikmat kepada Allah. Tak dipuji Allah, ni guna lisan nisbah nikmat apa-apa daripada Allah. Kesalahan yang sangat fatal, yang sangat dahsyat, yang sangat melampau apabila kita tidak melakukannya. Ketahuilah bahawa dalam perkara inilah Qarun salah ni kerana hak ni. Dan orang kafir juga salah kerana mengatakan ini adalah hakku. Aku memang berhak pun. Aku usaha kuat, aku rajin kan. Sebagaimana ayat yang telah kita sebutkan sebelumnya, wala in azaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra masahu la yaqulanna hadza li. Dan jika kami berikan padanya suatu rahmat dari kami setelah ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata ini adalah hakku. Surah Fussilat ayat 40. Wala in azaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra masahu la yaqulanna hadza li. Qarun dan orang kafir di sini salah kerana tidak menisbahkan rahmat kepada Allah SWT juga. Qarun dia berkata dengan mengatakan innama utitu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata kerana ilmu yang ada padaku. Surah Al-Qasas ayat 78. Jadi orang kafir darra amasadul yaquluna hadzali, inilah hakku lah. Lepas susah terima rahmat, terima nikmat, ni hak aku. Qarun pula kerana ilmu pada aku dah. Gitu dah. Tentang Qarun Allah SWT firman dalam ayat sebelumnya, inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihu latanu bil usbati ulil quwwah. Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Nabi Musa lah, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan padanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Surah Al-Qasas ayat 7. Pakai kunci saja buat amal dah. Tak kira harta je lagi.
Ada yang mengatakan bahawa Qarun masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Musa AS. Yang hanya sahaja dia melakukan kezaliman kepada kaumnya pula. Intinya Qarun adalah orang yang sangat-sangat kaya. Kaya raya sampai Allah SWT menyebutkan bahawa kunci-kunci perbendaharaan hartanya dipikul oleh banyak lelaki. Para ahli tafsir menyebutkan bahawasanya kunci-kunci perbendaharaan Qarun tersebut dipikul oleh 40 orang. Ada yang mengatakan 70 orang. Ada yang mengatakan dipikul oleh 70 bighal. Rujuk bighal adalah hasil antara perselangan antara kuda dan kuda lah. Rujuk tafsir Tabari juzuk ke-19 nombor 118 hingga 119 muka surat dah. Tujuh lapan ya dah. Kalau kunci-kuncinya saja dipikul oleh orang atau hewan sebanyak itu, maka tentu gedungnya juga sangat-sangat luas sekali dah. Saking banyaknya harta yang Qarun memiliki, akhirnya menjadikannya sangat sombong. Akan tetapi, kaumnya kemudian menasihati dengan berkata, إذ قال له قومه لا تفرحوا إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bahagiamu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerosakan. Surah Al-Qasas ayat 7 hingga 77. Hukum asal dunia, yakni harta yang kita dapatkan dari Allah adalah untuk mencari akhirat. Itu hukum asal. Bukan untuk kita pakai, adalah untuk cari pahala akhirat. Oleh kerana itu, tidak benar pendapat yang mengatakan bahawa harus seimbang antara dunia dan akhirat. Itu salah. Total dah. Bukan seimbang. Untuk cari akhirat. Dunia untuk bekal akhirat. Ada harta untuk bekal akhirat. Namun yang benar adalah dunia, harta yang dapatkan kita gunakan untuk keperluan akhirat. Untuk dihantar kepada akhirat. Untuk bersyukur kepada Allah. Untuk berbakti kepada orang tua. Untuk haji dan umrah. Untuk bersedekah. Semuanya adalah untuk akhirat. Adapun anjuran untuk tidak melupakan sebahagian dari dunia, maksudnya adalah seseorang yang mencari akhirat hendaknya tidak melupakan bahagiannya dari dunia. Dia boleh bersenang-senang dengan harta yang dia miliki juga. Berbeza dengan sebaliknya, jika dikatakan carilah dunia, namun jangan lupakan akhiratmu, maka seakan-akan akan menunjukkan bahawa bersenang-senang dengan dunia adalah hukum asal. Itu salah dah. Akhirnya boleh menjadikan seorang mencari dunia sepuasnya dan ingat akhirat hanya sesekali saja. Salah dah. Patutnya hukum asal dia bukan seimbang dah, hukum asalnya untuk cari akhirat. Oleh kerana itu, di sini banyak orang yang salah faham tentang ayat ini. Seharusnya yang benar, yang semesti hak betulnya adalah hendaknya seorang senantiasa mencari akhirat dengan menjadikan dunia sebagai sarananya, perantaraannya, cara metodnya, cara dan kenderaannya untuk ke akhirat. Namun jangan lupakan bahagiannya dari dunia. Intinya setelah dinasihati dan tegakkan hujah kepadanya, Quran ternyata malah mengatakan bahawa dunia yang dia dapatkan semuanya kerana ilmu yang dia miliki. Ini agaklah sombong. Qarun dan orang-orang kafir yang Allah sebutkan dalam ayat ke-50 pada surah Fussilat menunjukkan bahawa mereka salah kerana dua hal, iaitu kerana mereka tidak menisbahkan nikmat kepada Allah, atau mereka salah kerana mereka merasa sepatut untuk mendapatkan nikmat tersebut. Hal ini sebagaimana penafsiran para ulama tentang maksud perkataan Qarun ala ilmin indi, iaitu para ulama menafsirkan bahawa maksudnya adalah Qarun berkata demikian kerana dia pandai memiliki ilmu dalam bekerja dan mencari harta, atau maksudnya adalah ilmu Allah, bahawasanya Qarun merasa berhak untuk mendapatkan harta tersebut. Ulama tafsir bersisih dalam ayat ini menjadi 5 pendapat. Pertama, kerana aku memiliki ilmu tentang pembuatan emas. Pendapat kedua, kerana Allah Azza wa Jalla redha terhadapku. Pendapat ketiga, kerana Allah Azza wa Jalla mengetahui adanya kebaikan padaku. Pendapat keempat, kerana keutamaan ilmuku.
Pendapat kelima, kerana pengetahuanku tentang cara untuk menghasilkan harta. Lihat Zadul Masir, Ibnul Jauzi, juz 3, muka 393. Meskipun hakikatnya perselisihan mereka semua kembali kepada apakah ia menisbat kepada dirinya atau menurut Allah Jalla, memang dia berhak pantas mendapatkannya. Patut dia dapat. Ini semua adalah kesalahan kerana kedua bentuk tersebut merupakan cerminan orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah SWT. Jadi yang kedua, kena berlisan, syukur berlisan. Yang tiga, syukur bil jawarih, bersyukur dengan anggota tubuh. Syarat bersyukur yang ketiga adalah bersyukur dengan anggota badan beramal. Di antara bentuk bersyukur dengan anggota badan, iaitu pertama adalah dengan menampakkan nikmat tersebut dan tidak mengingkari nikmat. Dalam sebuah hadis yang disebutkan bahawa seorang sahabat berkata, Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi thawbin dunin. Faqala, alaka malun? Qala na'am. Qala min ajil amal? Qala qad atani Allah min al-ibl wal ghanama wal khayl wal raqiq. Qala fa idza ataka Allah malan falyura atharu ni'matillahi 'alaika. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baju yang lusuh. Maka beliau bertanya, apakah engkau mempunyai harta? Ia menjawab, ya. Beliau bertanya lagi, harta apa saja? Ia menjawab, Allah telah memberikan unta, kambing, kuda dan budak. Beliau bersabda, jika Allah memberimu harta, maka tampakkanlah wujud dari nikmatnya padamu. Dia nampak nikmat padamu lah. Hajar Abu Daud nombor 4063. Artinya, jika seorang itu diberikan harta oleh Allah, maka tampakkanlah kurniaan Allah tersebut. Kalau dia orang yang kaya, maka janganlah dia memakai pakaian lusuh lagi kotor. Kerana dengan begitu, seakan-akan dia tidak diberi nikmat oleh Allah. Kena tunjuk nikmat dia pada diri dia. Berkata Syaukani rahimahullah ta'ala, فَمَنْ لَبِسَ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ ثِيَابَ الْفُقَرَاءِ صَارَ مُمَاثِلًا لَهُمْ فِي إِبْهَامِ النَّاظِرِ لَهُ أَنَّهُ مِنْهُمْ وذلك ربما كان من كفران نعمة الله عليه وليس الزهد والتواضع في لزوم ثياب الفقر والمسكنة لأن الله سبحانه أحل لعباده الطيبات ولم يخلق لهم جيد الثياب إلا لتلبس ما لم يرد النص على تحريمه. Dan orang kaya memakai pakaian orang fakir, maka itulah menyerupai mereka, memberikan kesan seakan-akan menurut orang yang melihatnya bahawa ia termasuk dari orang fakir. Dan demikian boleh terjadi termasuk kufur terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla ke atasnya. Dan tidaklah zuhud dan tawaduk itu dengan senantiasa menggunakan pakaian orang fakir miskin. Kerana sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menghalalkan untuk hamba-hambanya segala sesuatu yang baik-baik. Dan tidaklah pakaian yang bagus itu diciptakan melainkan untuk digunakan selagi tidak ada dalil tentang pengharamannya. Rujuk Naul Atar Asy-Syaukani juzuk ke-8 muka 253. Akan tapi perlu diingat, menampakkan kenikmatan yang Allah SWT berikan bukan berarti harus menggunakan mobil yang mahal-mahal, harus menggunakan pakaian yang super mahal, dan tidak harus menggunakan jam yang tidak harus menggunakan pakaian yang super mahal, dan tidak harus pula menggunakan jam yang terlalu mahal. Akan tapi sekadar menunjukkan bahawa kita sedang nyaman kerana nikmat yang Allah berikan pada kita. Menampakkan kenikmatan yang Allah berikan pada adalah di antara bentuk bersyukur dengan anggota badan. Namun yang perlu untuk diingat adalah jangan sampai dengan menampakkan kenikmatan tersebut membuat kita sampai pada derajat kesombongan. Jangan overlah. Di antara bentuk kesalahan lain dalam menampakkan kenikmatan yang didapatkan adalah setiap kali bertemu orang hanya boleh selalu mengeluh. Dia mengeluhkan perekonomiannya dia alami, padahal kenyataannya wang masih terus dia boleh dapatkan lagi. Akhirnya dia tidak bersyukur kepada Allah dengan apa yang ada pada dirinya, baik dengan perkataan maupun penampilannya. Jadi dia macam nampak susah semua. Kecek kak. Mengeluh sama. Padahalnya dia pun nikmat ada lagi banyak ya. Kedua, adalah nikmat tersebut digunakan untuk bertakwa pada Allah. Contohnya seperti bersedekah, haji dan umrah, berbakti kepada orang tua dan yang lainnya. Allah SWT berfirman tentang beramal soleh. I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Beramallah wahai keluarga Daud untuk bersyukur. Beramallah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Surah Sabah ayat 13. Allah SWT firman kepada keluarga Daud iaitu Sulaiman AS agar dia beramal soleh sebagai bentuk bersyukur pada Allah. Maka dari itu bukti nyata seorang bersyukur pada Allah adalah dengan beramal soleh.
percuma lah, rugilah dah. Orang-orang yang mengaku bahawa dirinya adalah orang bersyukur tapi dia tidak pernah bersedekah. Malas solat, malas ke masjid, malas berbakti kepada kedua orang tua. Maka pengakuan atas rasa syukurnya menjadi sebuah percakapan kosong belaka. Jika anda bersyukur pada Allah SWT, maka buktinya adalah dengan beramal soleh. Dan pada ayat ini pula Allah SWT mengingatkan bahawa hanya sedikit dari hamba-hambanya yang bersyukur kepadanya. Ketiga adalah nikmat tersebut tidak digunakan untuk bermaksiat pada Allah. Ini cara bersyukur dengan anggota dah. Tidak digunakan untuk maksiat pada Allah. Hendaknya seorang berhati-hati agar jangan sampai kenikmatan yang didapatkan lantas digunakan untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Nabi Yusuf AS saat dia diajak berzina oleh Zulaikha, maka dia berkata, Ma'azallah innahu rabbi ahsana maswaya. Aku berlindung kepada Allah, sungguhnya Tuanku, yakni Allah telah memperlakukan aku dengan baik. Surah Yusuf ayat 23. Iaitu Nabi Yusuf AS mengatakan bahawa bagaimana mungkin dia boleh berzina sementara Allah SWT telah memberinya begitu banyak kenikmatan. Oleh kerana itulah, tak kala di antara kita ada kecenderungan untuk bermaksiat, maka ingatlah Allah. Ingatlah bahawa Allah yang memberikan kesihatan pada kita, Allah yang memberi harta pada kita dan perbendaharaan lainnya. Dengan mengingati segala kenikmatan yang Allah SWT berikan, maka kita akan malu untuk bermaksiat pada Allah SWT. Bukankah kita sudah sangat sering melihat orang yang diambil sebahagian dari diri mereka nikmat, mereka tidak melihat atau cacat pada anggota tubuh lainnya, namun ternyata mereka sangat rajin ke masjid. Lantas apakah kita yang dengan nikmat yang begitu lengkap malah menggunakan nikmat tersebut untuk bermaksiat lagi? Ini di antara 3 bentuk rukun syukur, iaitu bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan dan bersyukur dengan anggota badan. Hukum tidak menisbahkan nikmat kepada Allah. Jadi syarat syukur ni pertama, al-i'tirafu bil qalbi, mengakui dalam hati. Yang kedua, asyukru bil lisan, bersyukur dengan lisan. Yang ketiga, asyukru bil jawarih, bersyukur dengan anggota tubuh. Al-i'tirafu bil qalbi, mengakui dalam hati, iaitu mengetahui bahawa seluruh nikmat berasal dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah, dan segala nikmat yang ada padamu datang dari Allah. Surah An-Nahl ayat 33. Dan tidak merasakan bahawa diri kita berhak mendapatkan nikmat tersebut. Kita berasa tidak layak lah, setahun ni hebat. Jangan kita fikir kita lah. Nombor 1, fikir pasal orang lain. Kalau kita bincang bab gaji murah majikan kita tak tidak adil, latih kroni kuat lah. Kita kalau kita nak bela orang lain, bukan kita tak. Kita bukan utama ke sahabat kita yang lebih berjasa pada majikan kita dah, pada sekolah, pada jabatan kita. Tiba-tiba mereka tidak berhak terima kerana beri ke kroni lain. Tu kita bela hak ni lah. Dalam hati ni kita kena ingat nikmat ni, kalau kira kita ni pada dosa kita banyak lagi dah, tak patut boleh nikmat hebat-hebat pun dah. Pada orang syukur setahun ni pada nak kita lah. Tak kaya, setahun oleh orang kaya tu makin jauh lagi daripada kita. Kita ni banyak dosa lagi, jadi kita tidak berasa lah. Pada aku boleh nikmat hebat dah. Kerana tu adalah bentuk ujub. Kita rasa pada lah. Kita jauh lagi ni tak boleh, kita ujub lah. Yang kedua, asyukru bil lisan, iaitu bersyukur dengan lisan, banyak memuji Allah pertama. Yang kedua, tahditsu bin ni'mah, menceritakan nikmat yang didapatkannya pada orang yang terdekat, orang yang itulah, orang terdekat dia. Yang ketiga, an-nisbatun ni'mah ila Allah, menisbahkan nikmat kepada Allah SWT. Ada gagal apa-apa, semua tu dari Allah. Lepas tu bersyukur dengan anggota badan, al-syukru bil jawarih, pertama menampilkan nikmat tersebut dan tidak mengingkarinya. Yang kedua, menggunakan nikmat yang diberikan untuk bertakwa pada Allah. Yang ketiga, tidak menggunakan nikmat tersebut untuk bermaksiat pada Allah. Tidak menisbahkan nikmat pada Allah telah kita sebutkan bahawa boleh dengan salah satu dari 2 cara, iaitu merasai bahawa berhak mendapatkannya atau mengatakan bahawa kenikmatan itu kerana kepandaiannya. Dia tak nisbah pada Allah, pada dia, ataupun kata dia berhak. Tidak menisbahkan nikmat pada Allah ini hukumnya syirik asghar dari sisi tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah artinya Allah hanya Allah yang berikan rezeki dan kenikmatan, akan tapi ketika seorang kurang mengakuinya dengan menyatakan bahawa seakan-akan memang sebab dia pandailah sehingga rezeki tersebut datang, atau kerana dia tahu bahawa dirinya berhak sehingga wajib bagi Allah untuk memberinya rezeki, maka dia terjerumus dalam syirik asghar berkaitan dengan tauhid rububiyah. Hal ini menunjukkan bagaimana pentingnya untuk kita berhati-hati dalam berkata-kata. Para ulama mengingatkan bahawa hendaknya kita berhati-hati tak kala kita mendapatkan kenikmatan, iaitu ketika orang bertanya tentang nikmat, jangan sampai kita bangga sehingga seakan menunjukkan tidak adanya
andil Allah, apa maksudnya peranan Allah lah dalam mendapatkan nikmat tersebut. Hal ini menjadi berbahaya kerana boleh menjerumuskan seorang dalam syirik lisan. Seorang boleh sombong biasanya kerana dia lupa untuk menisbahkan nikmat kepada Allah SWT. Adapun yang tahu bahawa itu semua kenikmatan yang dia dapatkan berasal dari Allah, maka dia pasti tidaklah sombong. Mana kita tanya lagi. Nak lagi nak. Sekat tu lagi dulu dah. Allah alam. Mana dah. Allah alam. Subhanakallah wa hamdika. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.